Dan di sini saya baru rujukan kepada satu surat yang diterima oleh SPRM. Bila laporan polis ini dibuat, memang tidak ada tindakan, Tuan Speaker. Jadi apa yang berlaku adalah Tuaram telah pun membawa perkara ini kepada perhatian BPR masa itu. Satu surat telah pun dihantar kepada BPR dan BPR mengaku menerima aduan ini dan menyatakan bahawa aduan berkenaan dalam siasatan dan sebagainya. Tapi tidak ada sebarang maklumat sehingga hari ini. So, di sini kita lihat apa yang berlaku. Kita lihat bagaimana SPRM atau BPR diberikan ruang untuk menyalahgunakan kuasa. Kenapa? Adakah ini supaya ataupun untuk membawa satu message kepada pihak polis bahawa sebenarnya mereka mempunyai kuasa mutlak, supaya pihak polis perlu dengar kepada mereka? Adakah ini interference yang dimaksudkan oleh IGP, di mana pegawai-pegawai polis memang tidak rela, tidak hendak melakukan tugas mereka kerana takut bahawa mereka pula akan dijadikan mangsa? Adakah pihak IGP sendiri disiasat oleh MACC? So, ini adalah satu perkara yang penting kerana rakyat Malaysia perlu tahu siapa yang mengetuai pihak polis itu perlu mempunyai kuasa, perlu mempunyai semangatnya, Tuan Speaker, untuk membawa semua kes ke muka keadilan. Tapi kita lihat bagaimana setengah-setengah pihak yang melakukan kesalahan tetapi dibiarkan begitu saja. Kita ambil sebagai satu contoh kes-kes di mana ahli-ahli politik pembangkang dipertuduh untuk yang dikatakan illegal assembly. Begitu saja, begitu ramai. The PJ courts, almost every other day we have cases which involve opposition politician dengan izin that are charged for unlawful assembly. Bagaimana dengan padang saja seminit. Bagaimana dengan kes-kes yang melibatkan ahli-ahli kerajaan? Kita lihat perkasa, Tuan Speaker. Saya tidak akan buang masa untuk mencabar ahli parlimen daripada Pasir Mas dan sebagainya. Tapi isu yang bangkitlah ini. Seluruh negara lihat apa yang beliau lakukan. He goes to the streets, melakukan demonstrasi secara besar-besaran, pegang macam-macam banner, menghina macam-macam orang. Tapi langsung tidak ada sebarang tindakan diambil. Bahkan masa itu polis dilihat bersama-sama dengan beliau, seolah-olah menyokong tindakan beliau. So, kita nak tanya, mana keadilan di sini? Siapa yang sebenarnya membuat keputusan? Itu satu. Berbalik kepada insiden seperti insiden yang berlaku di luar rumah ahli parlimen Bukit Glogor di Pulau Pinang, di mana satu perarakan diketuai oleh bekas Menteri Besar Selangor. Beliau ditahan, ditangkap. Bekas Menteri Besar Selangor ini disiasat. Tetapi kenapa tidak sampai hari tindakan dibawa? Adakah beliau diberi arahan, Ketua Polis Negara diberi arahan? Adakah Attorney General, Peguam Negara juga termasuk dalam kelengkuang ini? Is there a conspiracy? Kita lihat bahawa ahli parlimen Permatang Pau misalnya, every other day terdapat laporan polis nak siasat, bawa ke mahkamah, charge ini, charge itu dan sebagainya. So, kita nak tanya, adakah benar bahawa di Malaysia ini sebenarnya tindakan yang diambil oleh polis, bukan saja polis, tindakan yang diambil oleh Peguam Negara juga, Tuan Speaker? Adakah sebaliknya ataupun di sebalik tindakan-tindakan tersebut terdapat arahan yang datang daripada pihak ketiga? Dan adakah pihak ketiga ini menteri, Perdana Menteri misalnya? Padang Serai. Bagi Padang Serai. Ya. Oh, Padang. Terima kasih Pucung. Terima kasih Datuk Speaker. Apabila saya dengar Pucung hujah mengenai kezaliman yang berlaku terhadap ahli-ahli politik pembangkang, walaupun begitu banyak laporan-laporan polis dibuat, tidak ada apa-apa tindakan terhadap ahli-ahli politik daripada Barisan Nasional. Dan juga saya ingin membawa perhatian kepada kes-kes mahkamah yang dilalui oleh ahli-ahli politik dari pembangkang, khususnya Ketua Pembangkang Permatang Pau, Bukit Glogor, dan kami sendiri yang ditahan di bawah Akta ISA pada tahun 2001. Selepas kami dibebaskan, selepas saya bebas, kami saman kerajaan Malaysia. Hari ini sudah hampir 9 tahun. Tapi kes itu belum selesai lagi. Tidak
melihat apa-apa penentuan dalam kes ini. Tetapi kes-kes lain yang di mana Ketua Hakim Negara, Ketua Peguam Negara kata we are running short of time, we have to chase after cases dengan izin. Jadi ini adalah pilih kasih. Dan saya nak tanya Puchong, Puchong percayakah kes-kes yang melibatkan ahli-ahli parlimen dari pembangkang ini adalah sengaja diperlakukan sedemikian untuk menggugat menggugat demokrasi di negara ini? Betulkah apa yang saya cakap ini, Puchong? Sikit saja. Just one line. Okey. Terima kasih Datuk yang betul. Saya ingin bertanya pada Yang Berhormat Puchong, ya, adakah mungkin juga pihak ketiga yang telah memberi arahan kepada anggota polis, ya, di mana baru-baru ini pemangku ketua polis Balai Polis Sedang Wangi, ya, dengan berpuluh-puluh FRU, ya, datang menyerbu ke majlis sambutan 2 tahun Pakatan Rakyat di Kelab Sultan Sulaiman, private property, ya, merampas, ya, malah membelasah sebahagian daripada ahli-ahli jawatan kuasa ataupun dan juga mereka yang hadir pada hari itu. Jadi saya nak tanya, adakah ini juga merupakan satu arahan daripada pihak ketiga, ya, di mana mereka ini memang nak merosakkan program-program Pakatan Rakyat? Minta penjelasan. Terima kasih. Tuan Speaker, inilah menjadi masalah dia. Bila rakyat awam memegang lilin dalam satu padang untuk meminta supaya tahanan IAC dibebaskan, maka masa itu tibalah FRU dan sebagainya, pihak polis, tahan, tangkap dan charge mereka. Tapi bila kita lihat perarakan yang membangkitkan dengan jelas sentimen-sentimen perkauman, dan saya terus terang cakap, oleh perkasa pemuda UMNO misalnya, langsung tidak ada tindakan diambil. Kenapa? Ini menjadi soalan-soalan yang ditanya oleh setiap rakyat Malaysia di seluruh negara ini. Everywhere people are asking this question. Rakyat Malaysia boleh lihat, mereka boleh lihat. Kenapa? Apa masalah dengan kita meraihkan 2 tahun sebagai Pakatan Rakyat? Kenapa perlu hadir polis dan bertindak seperti demikian? Yang kena belasah itu, that are roughed up, dengan izin, those people who are roughed up, Tuan Speaker, are actually just ordinary rakyat who have come there to celebrate with us. Kenapa menjadikan mereka mangsa? Kenapa pukul mereka? Kenapa belasah mereka? Kenapa hulur mereka ke mahkamah dan charge? Walhal bila kita lihat ahli-ahli parlimen di sini, ahli parlimen bebas daripada Pasir Mas, beliau mengetuai. He leads processions which are clearly, very, very clearly, Tuan Speaker, racial. Tapi dibiarkan. UMNO youth, ketua pemuda UMNO sendiri, ahli parlimen Rembau, is not here now. These are things which people are looking at. Yang ditanya oleh Padang Serai cukup benar. Mana demokrasi? Kalau kita ada pimpinan ataupun perhimpunan aman, apa perlunya untuk tindakan diambil? Tapi inilah yang kita nak tanya. Tapi sekarang kita bawa aju kepada isu pokok.